Alright, so chapter 1032. Minggu lepas kita dapat Sanji punya chapter. Minggu ni kita dapat Zoro punya chapter. Chapter ni memang Zoro dapat spotlight. Tapi awal-awal tu kita dapat banyak lah juga new information. So jom kita sembang pasal chapter 1032. Okay, before aku start, aku nak cerita sikit lah. Macam apa perasan, dekat semua video aku, kalau hampa tengok kat description, aku macam ada bagi banyak link Shopee untuk barang-barang anime yang aku pernah beli and barang-barang yang aku pernah review dekat aku punya TikTok account. So kalau hampa nak beli, hampa nak check out barang-barang tu, hampa boleh lah pergi dekat aku punya description and klik lah link-link barang yang hampa minat tu. Ataupun hampa boleh join aku punya Telegram group channel, ada juga dekat situ. Which hampa boleh tekan juga dekat link yang ada dekat description. So jangan lupa tu buat benda tu. Okay, so chapter ni bermula dengan Marco dan Izo. Dia duk terbang lah sekeliling Onigashima. And the reason mereka terbang ni sebab Izo, dia macam risau lah dengan yokai yang duk ada keliling Onigashima ni. Yokai ni merupakan monster api yang Kanjuro lukis a few chapters ago. And yokai ni lah yang bertanggungjawab untuk bakar the whole Onigashima. So disebabkan kita nampak mereka dua ni orang yang cuba nak investigate yokai, adakah Marco dan Izo akan jadi orang yang take down yokai tersebut? Mungkin. Then kita cut dekat satu scene di mana kita nampak lah one of the numbers, which nama dia Fuga. Dia tengah bersembang dengan Yamato. So daripada scene ni kita macam boleh assume lah yang Fuga dan Yamato ni mereka dua memang kenal, mereka dua memang rapat. Sebab dari segi mereka sembang tu memang nampak macam member lama. Fuga ni, for those yang tak ingat, dalam a few chapters ago, dia merupakan salah satu daripada 3 numbers yang join alliance dengan Apu untuk betray Kaido. And actually lah, time 3 numbers ni reveal, ramai actually yang buat teori yang mengatakan ketiga-tiga numbers ni, muka mereka lebih kurang sama macam 3 samurai yang selamatkan Yamato dalam gua, yang masa dalam flashback Yamato tu. At first, aku macam tak percaya sangat dengan teori ni. Tak tahulah kenapa, tapi bagi aku rasa macam alah, ni kebetulan je kot. And ramailah pula orang duk mention pasal teori ni dekat aku punya komen TikTok, dekat YouTube kan. Tapi aku macam tak kot. But then dalam chapter ni kita nampak lah Fuga, which is one of the 3 numbers yang muka lebih kurang macam sama dengan 3 samurai tu, actually ada interaction dengan Yamato, which is very sus lah kan. In case ada yang lupa lah, 3 samurai yang aku maksudkan ni ialah 3 samurai yang ada dalam flashback Yamato. Aku pernah buat video pasal chapter tu, aku tak ingat cerita apa. Tapi basically mereka ni 3 samurai yang pernah selamatkan Yamato masa Yamato kecil dulu. So kita sembang sikit lah pasal teori ni. Let's say lah, kalau lah betul 3 numbers tu actually 3 samurai yang pernah tolong the numbers tu, dia bagi aku lah, aku rasa macam benda ni sangatlah pelik. Sebab apa? Sebab aku actually percaya this one theory di mana salah seorang daripada 3 samurai yang bantu Yamato tu actually bapak kepada Zoro. Sebab kalau apa perasan lah, memang muka dia lebih kurang sama. And ini pun salah satu daripada hot punya teori juga among One Piece fan. And let's say lah, kalau kedua-dua teori ni betul, which is salah satu daripada samurai tu merupakan bapak Zoro, and also 3 samurai yang ada dalam gua sekali dengan Yamato tu merupakan the numbers dah sekarang. So takkah bermaksud yang bapak Zoro sekarang dah jadi the numbers, dah jadi giant monster yang macam the numbers tu lah. Like, uish, benda ni macam fucked up jugalah. Just imagine je if this is true. Zoro just found out yang bapak dia masih lagi hidup, and it turns out bapak dia ditukarkan kepada experimental punya monster, and dia jadi monster yang menggegasi. Like, serius lah. So tak tahu lah, tapi aku macam masih lagi tak apa nak percaya dengan teori ni. But kebarangkalian nak berlaku ni bagi aku macam tak apa nak ni, tapi masih boleh berlaku lah. Sebab asal usul the numbers ni pun kita tak tahu sangat. Apa yang kita tahu ialah dalam chapter 986, Big Mom pernah mention sekali lah yang the numbers ni sebenarnya fail experiment daripada Punk Hazard. So most likely Vegapunk lah kot someone yang buat eksperimen tersebut. So adakah eksperimen tu memang asalnya menggunakan samurai-samurai daripada Wano? Mungkin boleh jadi dan mungkin tak boleh jadi. Tapi bagi aku personally, aku rasa macam mungkin tak kot. Tapi tak apalah, stop kita sembang pasal benda tu. Jom kita sembang pasal the next part, which is CP0 tengah kejar Brook dan Robin. So kita nampak Brook dan Robin, dia tiba-tiba jatuh daripada langit, and elok pula jatuh atas kepala Fuga. And CP0, 2 orang tu memang duk kejar lah, tapi mereka ni distracted by yokai yang Kanjuro buat, and also mereka distracted by Apu. And actually part Apu interact dengan CP0 ni, aku minat gila tau. Sebab masa Apu nampak CP0, dia terus pergi nak tangkap gambar CP0. And the reason dia nak tangkap gambar ialah sebab dia nak jual gambar tersebut dekat Morgan.
Morgan si paparazzi tu lah. So Apu ni kira, dia ni kan memang kita tahu dasar opportunist gila kan. Dia sanggup betray alliance dia, janji dia dapat peluang untuk menang ke, peluang nak dapat benefits. And in this chapter pun kita boleh nampak dia memang betul-betul opportunistic. Laju je dia buat kerja, terus nak tekan gamak CCP0. And actually another interesting detail yang Apu mention ialah CP0 sekarang, mereka lah orang yang kena deal dengan Orochi untuk beli Sea Stone. Sebab orang tengah mereka dah hilang. And orang tengah yang mereka mention tu ialah tak lain tak bukan ialah Doflamingo lah. So dalam chapter ni macam small detail yang aku mention dia tu, it was shown lah betapa kuatnya pengaruh Doflamingo dalam ekonomi world government. So macam kita tahu lah, Wano ni mengamalkan sistem close border punya country, which mean dia tak ada hubungan diplomatik dengan negara lain. So dia pun tak boleh lah nak exchange apa-apa, nak beli apa-apa daripada negara lain. Negara lain pun tak boleh beli apa-apa juga daripada negara Wano. Tapi dalam diam rupanya geng-geng world government pun duk beli je secretly dengan Wano. Dia pun duk deal dengan Orochi untuk beli Sea Stone. Tapi since benda ni macam underground punya business kan, something yang the public doesn't know, so mereka perlukan orang tengah lah tak nak bagi kantoi, which is Doflamingo. Now Doflamingo dah tak ada, memang world government struggle sikit lah nak buat business mereka tu. So sebab tu CP0 turun directly. So aku actually happy jugalah mereka actually mention juga pasal Doflamingo, even tu hanya satu panel kecil tu. Tapi that one panel kecil tu tunjuklah dekat kita yang pengaruh Doflamingo ni kuat actually. Okay, dan kita nampak juga yang X-Drake dia ada juga dekat situasi tu. And CCP0 actually, mereka tahu pasal identiti sebenar X-Drake, which X-Drake ni sebenarnya spy kepada Marine. Actually, aku tak adalah terkejut sangat bila CP0 tahu sebab CP0 kan memang mereka spy kan, perisik. So, memang mereka tahu lah semua benda-benda macam ni. Tapi yang membuatkan aku terkejut ialah, walaupun CP0 dah tahu pasal identiti sebenar si X-Drake ni, which is dia merupakan seorang Marine, tapi CP0 yang pakai topeng tu, dia terus proceed untuk menyerang X-Drake juga. So aku pelik lah, mereka ni enemy ke apa? Sebab aku tahu lah CP0 dan Marine, mereka memanglah bukan agensi yang sama. Marine tu dia macam badan ketenteraan dalam world government, CP0 dia macam badan perisikan. Mereka dua agensi yang berbeza. Tapi walaupun mereka dua agensi yang berbeza, mereka still bekerja under world government. So kenapa si CP0 ni nak serang X-Drake? Adakah sebab CP0 memang mereka tak kisah pun pasal Marine, and mereka just nak eliminate tu everyone yang kacau dengan raja mereka, and including Marine. So mungkin lah sebab kita tahu CP0 memang perangai kotak sikit mereka ni. Lepas tu time dekat pengakhiran scene ni kita boleh nampak lah X-Drake dan Apu, mereka actually bekerjasama and serang CP0 sama-sama. So walaupun dalam chapter lepas X-Drake cakap dia tak mau langsung buat temporary alliance dengan Apu, tapi indirectly dalam chapter ni mau tak mau mereka fight sama-sama juga. Okay, dan kita cut pula dekat part yang semua orang tunggu, and bagi aku part yang paling mengarut lah dalam chapter ni, which is Zoro versus King. Kita start off dengan King dalam dia punya Pteranodon punya form, which is dia punya dinosaur punya form tu, and dia tengah terbang lah dekat langit. And si King ni, dia actually ambil tangan dia and dia pegang kepala Pteranodon dia tu. And somehow dia boleh tarik kepala dia, tarik punya panjang sampai muka King ni kempeh teruk lah. Dia punya kempeh tu boleh nampak dekat panel ni. Punya buruk lah muka King. Like seriously, ni muka troll tu. Muka King ni memang troll gila. Aku tak tahu tapi muka King ni sumpah muka macam someone yang tengah tahan diri daripada terberak dalam seluar tau. Like Oda, apakah ini Oda? So and then the reason King tarik kepala dia panjang-panjang sampai muka dia penyek tu ialah sebab dia nak buat satu attack yang macam lastik slingshot. Sebab masa dia tarik tu and then dia lepas, dia macam keluarkan satu serangan yang sangat laju tau. Serangan tu actually quite powerful lah sebab Zoro sendiri pun cakap dia tak boleh block serangan tersebut. So walaupun serangan tu nampak bodoh gila kan, sebab King nak kena tarik muka dia macam tu sampai muka dia penyek macam muka orang nak terberak, but still benda tu boleh launch and powerful attack. Then King actually dia proceed lah bagi tahu tentang fakta zaman Jurassic di dalam dunia One Piece, which dia cakap perkara yang dia buat tu, which dia tarik muka dia sampai penyek muka dia tu, itu actually perkara biasa bagi Pteranodon. Dia mention yang zaman Jurassic, zaman dinosaur dulu, macam tu lah Pteranodon nak memburu mangsa-mangsa lah. So ini bukan satu power yang special tentang King, tapi itu memang ability semua Pteranodon dalam dunia One Piece boleh buat. So dinosaur dalam dunia One Piece ni memang pelik gila. And aku tak tahulah Oda actually dia dapat idea dari mana lah idea dinosaur pelik-pelik ni. Sebab
Semua idea yang dia dapat ni macam satu idea daripada kanak-kanak punya imajinasi tau. I mean like, kita ada Brachiosaurus which is king, yang boleh bawa keluar dia punya tengkuk and jadi ular, and suddenly queen jadi macam Orochimaru. And then kita ada Triceratops yang suddenly boleh jadikan tengkuk dia sebagai helikopter. And now kita ada Pteranodon yang boleh tarik muka dia jadi macam lastik. Like seriously, benda ni macam satu idea yang straight up datang daripada imajinasi kanak-kanak. Aku actually macam curious gila lah nak tahu apa sumber inspirasi Oda untuk keluarkan idea-idea dinosaur yang mengarut macam ni. Adakah Oda dia macam ada anak ke ataupun ada anak saudara and dia selalu duk dengar cerita anak atau anak saudara dia pasal dinosaur, or mungkin ini actually apa imajinasi dia terhadap dinosaur time dia kanak-kanak dulu. Aku tak tahu lah, tapi aku macam curious gila tu sebab idea ni memang sangat kreatif. Aku rasa nanti bila Wano habis, aku nak buat lah video sembang pasal dinosaur dalam dunia One Piece sebab it's very interesting. Okay, so dan dalam cerita ni kita boleh nampak lah Zoro memang dia betul-betul struggling lah nak fight dengan King. Sebab King dia sama yang boleh terbang, and Zoro ni macam kita tahu lah dia tak boleh terbang, and long range punya attack ni bukanlah something yang Zoro strong sangat. Zoro actually dia ada buat a few long range punya attack, tapi all that attack tak efektif langsung against King. Sebab kita boleh nampak lah ada attack tu King berjaya mengelak, and ada juga attack yang berjaya kena dengan King tapi benda tu macam tak mencederakan King teruk sangat pun. So King ni memang betul-betul push Zoro lah, and aku actually happy gila sebab kalau hampa perasan lah, sejak selepas time skip, Zoro tak adalah fight ramai sangat dengan enemy yang kuat gila daripada dia. So aku rasa ni macam the first time Zoro kena push kau-kau in one-on-one fight selepas time skip. And aku memang happy gila lah, and this is how it should be. Aku tak tahu kenapa, tapi aku dah dengar, aku dah baca dekat Twitter, ada dekat Reddit, ada setengah orang macam tak puas hati kata Zoro kena nerf. Like what the hampir nak cakap benda tak elok ni. I mean come on lah, memang patut pun Zoro struggle. King ni first commander kepada Yonko tau, which someone yang on the same level macam Katakuri, sebab Katakuri pun first commander. So kalau lah captain depa which is Luffy struggle fight dengan first commander, takkanlah dia nak expect Zoro tak struggle langsung kan versus King. So yeah, aku actually happy lah Oda dia tak rush fight Zoro versus King, and dia actually buat juga Zoro struggle dengan King. So as Zoro tengah struggle fight dengan King tu, Zoro actually dia ada macam satu monolog lah dalam diri dia. Dia macam tertanya-tanya lah, siapa King ni kan? Apa sai dia ni kuat sangat? Adakah dia ni seorang fisherman? Ataupun adakah dia ni someone yang ada darah giant dalam diri dia? So dia macam cuba nak fikir lah, dia ni bangsa apa lah? Kenapa dia kuat sangat? Sebab selalu macam kita tahu fisherman memang mereka kuat sikit daripada manusia biasa. Dia macam kira apa yang berlaku di dalam fikiran Zoro lah. Maksud Zoro pun dia duduk pelik juga dengan api yang ada dekat belakang badan King tu. Sebab macam kita tahu King somehow dia boleh generate fire, and benda ni mungkin ada kena-mengena dengan kaum Lunarian yang Queen pernah mention dulu. So yeah, Zoro sekarang tengah cuba nak figure out pasal apa kaum King, which aku punya reaction actually masa first time aku baca manga, aku macam pelik. Zoro, takkan hang nak kena tahu bangsa dia baru hang boleh kalahkan kan? But then maksud yang sebenarnya ialah Zoro dia kena figure out dululah pasal informasi dan detail tentang enemy dia, baru dia boleh cari kelemahan enemy dia. So Zoro dia macam tertanya-tanya lah pasal origin King dan juga kenapa dia ada api dekat belakang dia tu. And aku dah baca lah satu interesting teori dekat Reddit, which silap-silap King actually ada macam satu kelemahan, which kelemahan dia actually dekat belakang dia. So disebabkan kelemahan tu ada dekat belakang dia, sebab tu dia sentiasa generate api dekat belakang badan dia. Sebab macam apa perasan, King memang setiap masa ada api dekat belakang dia. So mungkin belakang tu macam ada kelemahan, satu parut yang sangat besar ke apa ke, and King tak nak lah expose dia punya kelemahan dekat orang lain, sebab tu dia generate satu api yang sangat tebal. And macam kita tahu Zoro sama yang boleh crack api, so mungkin dia boleh penetrate api tebal yang King buat tu and serang King dekat tempat yang dia memang lemah. So mungkin lah itu just a theory lah. And mungkin juga throughout this fight kita akan found out more pasal kaum Lunarian yang aku mention tu. And for those yang nak tengok video aku sembang pasal teori tentang Lunarian, hampa boleh pergi, aku letak dekat description. Aku pernah sembang lah pasal teori Lunarian tu, so make sure to check it out. Okay, so as Zoro tengah duk struggle fight dengan King, and bukan Zoro fight dengan King je lah, as semua orang duk berperang dekat Onigashima ni, tiba-tiba kita boleh dengar satu bunyi orang bermain shamisen. Shamisen ni dia macam gitar lah, gitar yang ada 3 strings, and benda ni macam satu music instrument zaman Jepun dulu-dulu. So macam pelik lah, mana mai bunyi ni datang kan. And somehow bunyi ni
bunyi daripada shamisen ni, Enma pedang Zoro tu suddenly dia macam react terhadap bunyi tu. And disebabkan bunyi tu, tiba-tiba Enma duk serap haki Zoro kau-kau punya, macam Zoro first time pegang Enma. So kalau hampa ingat balik, Zoro first time pegang Enma kan memang Enma tu kau-kau serap haki Zoro. And then Zoro sekarang dah belajar untuk control Enma. But tiba-tiba selepas dengar bunyi shamisen tu, pedang tu jadi out of control. Memang pelik lah kan. So actually kita found out lah, orang yang main shamisen tu actually tak lain tak bukan si Komurasaki lah, ataupun Hiyori. For those yang lupa siapa Hiyori ni, Hiyori ni lah anak kepada Oden dan juga abang kepada Momonosuke. Abang dah. I mean kakak. Kakak ke adik aku tak ingat lah. Tapi mereka siblings lah kan dengan Momonosuke. So nampak gayanya Hiyori memang dia ada dekat Wano, I mean dekat Onigashima. And silap-silap aku rasa lah, Hiyori jugalah orang yang tolong heal si Nine Scabbard tu. Sebab kalau kau ingat balik, benda ni actually salah satu misteri yang tak terjawab lagi tau. Tapi aku rasa macam dah ramai One Piece fans lupa. Sebab One Piece dah terlalu banyak misteri. But orang yang tolong rawat si Nine Scabbard ni actually Hiyori lah kot time tu. Alah, for those yang lupa lah, actually masa panel yang it was revealed ada orang tengah cuba rawat si Nine Scabbard tu, ramai orang ingat itu actually Enel. Aku tak tahu lah, kalau hampa memang jenis follow One Piece, mungkin hampa akan teringat lah fasa tersebut di mana semua One Piece fan macam duk jadi gila kan. Macam Enel ada dekat Wano kan. So nampak gayanya itu bukan Enel lah. So I think it's definitely Hiyori. And Hiyori memang confirm dah ada dekat Onigashima. So chapter tu pun berakhir lah dekat situ. And satu lagi aku lupa nak beritahu. Time last hujung-hujung tu, ada satu watak ni watak yang memang semua orang suka, watak favourite semua One Piece fans, actually datang juga jumpa Hiyori. Watak tu tak lain tak bukan Orochi lah. Apa bangang lah Orochi ni. Aku tak tahu kenapa Oda duk keep him alive. Aku pun annoyed gila nampak Orochi. But dalam chapter last tu, dia jumpa balik lah si Komurasaki ataupun Hiyori. Sebab kalau kau ingat balik, Orochi pun memang dia sedih time Komurasaki mati kan. Padahal bukan Komurasaki mati pun, dia just fake her death. Komurasaki tu Hiyori lah, jangan confuse pula. So Orochi pun ada. Aku rasa Hiyori memang dia akan revenge lah dekat Orochi. I mean sebab Orochi someone yang bertanggungjawab atas kematian bapak dia kan. So itulah dia chapter 1032. Bagi aku chapter ni memang chapter yang menarik lah. Definitely bukan top tier punya chapter, tapi memang a great chapter lah. Sebab kita dapat a lot of scenes tentang Zoro. And part yang aku paling suka dalam chapter ni ialah Zoro actually struggle kau-kau punya fight dengan King. Sebab bagi aku memang macam tu lah how it's supposed to be. King someone yang ada rank first commander, and Zoro selama ni dia tak pernah pun lagi fight dengan someone sekuat tu, other than Kaido lah. Tapi Kaido tu bukan dia one on one kan. So aku really happy tengok someone which is King tu berjaya push Zoro seteruk ni. Dah lama tak nampak Zoro struggle kau-kau in one on one punya fight. So aku as a Zoro fan memang aku happy lah. So dengan itu tamatlah video ni. Aku pun dah tak ada benda nak cakap. So macam biasa, kalau hampa tak subscribe lagi, silalah subscribe. And kalau hampa suka video ni, silalah like. Dengan itu aku pun ciao dulu nakama sekalian.